Sorry, sini moment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Malam ni Kak Di teringin nak cerita tentang diri Kak Di. Assalamualaikum. Okey. Ni adalah berkenaan bagaimana Kak Di nak dapatkan zuriat. Okey. Macam Kak Di sekarang umur dah 40 tahun. Tapi sebelum tu masa umur 30 tahun Kak Di kahwin pada usia 28 tahun dan dikurniakan anak pada 2010. 2008 kahwin, hujung 2008 dan 2010 baru Kak Di dapat zuriat yang pertama. Tu pun setelah 2 kali gugur. Waalaikumsalam, Nizam Makta daripada IG. Terima kasih menonton. Okey. Ni apa tu? Buku merah, buku pink Kak Di lah. Kalau tengok ni tu dia. Memang Kak Di sangat-sangat berisiko tinggi. Sebab Kak Di bila detect je pregnant terus ada chronic hypertension. Okey. Dia setiap orang pengalaman tak sama pada Kak Di dan Kak Di akui juga, dan pada yang tengah untuk dapatkan zuriat, kalian mungkin kalian adalah channel Kak Di yang sesuai untuk kalian ikuti. Moga-moga ia mendapat manfaat untuk kalian. Sebab Kak Di bukan senang Kak Di untuk hamil pun. Ini adalah buku pink, alhamdulillah, untuk 4 orang anak. Tapi semua kuning lah sebab Kak Di chronic hypertension. Memang boleh katakan setiap kali pregnant. Tapi buat macam mana kan? Sebab memang bila sekali dah jadi, daripada gugur pertama, kedua, bila yang ketiga untuk dapat yang anak yang pertama, still simptom orang kata chronic hypertension juga. Tapi macam mana pun alhamdulillah sekarang berjaya juga untuk 4 orang anak. Okey. Jadi Kak Di tahu ramai yang sedang untuk kata nak hamil semula. Macam Kak Di 2008 Kak Di kahwin hujung 2008 dan 2 kali gugur masa 2009, dan alhamdulillah 2010 dapat anak yang pertama, 2013 dapat anak yang kedua. Dan sebelum dapat anak yang kedua pun stay Kak Di gugur juga untuk dapat yang tu. So Kak Di 4 kali keguguran lah. So bila nak dapat lepas dapat nombor 1, nak dapat yang kedua, gugur 2 kali. Okey. Dan berikutnya 2015 dan 2017, alhamdulillah. So dapatlah 2 pasang anak, 2 lelaki dan juga 2 perempuan. Okey, apa yang Kak Di tengok, apa yang Kak Di tengoklah daripada grup-grup Facebook yang teringin nak untuk dapatkan zuriat. Okey, ramai kawan-kawan Kak Di yang Kak Di tengok, rakan-rakan di luar sana mungkin ada masalah yang sama untuk Kak Di. Sebab macam Kak Di bukan senang untuk dapat zuriat. Kak Di akui sebab Kak Di sendiri pun struggle. Masa lepas kahwin alhamdulillah terus dekat, kita rasa seronok. Tapi bila sampai kandungan ke-12, minggu ke-12 gugur. Lepas tu okey, lepas 3 bulan macam tu pregnant lagi. Wah, seronok Tapi still simptom yang sama untuk Kak Di, iaitu terus jadi chronic hypertension. Okey. Tekanan darah. Jadi macam okey, yang tu adalah selepas kita pregnant lah. Okey, cerita selepas pregnant. Tapi sekarang ni macam mana bila nak pregnant tu? Okey, pada Kak Di adalah orang kata kita kena tahulah, macam Kak Di dah 2 kali gugur ataupun yang tak pernah lagi untuk hamil mungkin. Macam Kak Di period memang tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan regular. Maksudnya 28, 29, 30 akan datang. So setiap bulan datang, alhamdulillah. Yang kedua BMI Kak Di 26 hingga 28 macam tu lah. So obese sikit lah kan. Obese. Jadi bila obese macam lebih daripada 24 BMI, kalau kita stres, kalau Kak Di stres ataupun Kak Di fikir banyak, memang Kak Di rasalah tekanan darah tu naik, tekanan darah tu tinggi.
tinggi tu dalam 140-90, tapi kena ikutkan dia tak boleh macam tu, dia kena 120-80. Jadi bila jadi macam tu, doktor sarankanlah, doktor kata okey, bila awak dah hamil, alhamdulillah awak ada potensi hamil, tapi kita tak tahu selepas hamil tu kenapa jadi gugur. Jadi okey, tak apa, abaikan yang tu. Cuma doktor kata dah kali kedua stay simptom yang sama sebab tekanan darah tinggi satu lah. Yang kedua, kenapa boleh gugur? Kalau orang tua-tua dia tak boleh terima bila bab-bab gugur ni, dan diri kita bila kita yang sendiri alami, sebenarnya lagi teruk emosi kita. Kalau orang tua-tua dia kata kita tak jaga kesihatan kita, tapi sebenarnya salah. Sebab bila kita kerja, kita ada komitmen, maksudnya kita ada tugasan lain menyebabkan kita stres dengan persekitaran, dengan kerja yang banyak. Jadi menyebabkan BP kita ni kadang-kadang dia tinggi kan. Bila macam jadi macam tu, sepatutnya tak elok lah. Bila emosi kita tak boleh nak kontrol, menyebabkan tekanan darah tinggi, jadi badan ni dia tak boleh nak terima, so mudahlah gugur, tekanan kepada janin tu sendiri. Jadinya doktor sarankanlah untuk macam contoh Kak Di, dia suruhlah Kak Di turunkan berat badan. Okey, Kak Di try turunkan berat badan. Okey, alhamdulillah tempoh sebulan daripada 68, Kak Di 151 je ketinggian. So 68 pergi ke 63 kg. Dekat lah, mudah lah dekat. So Kak Di harapkan kalian yang BMI mungkin lebih tinggi ke kan, tapi kalau tak ada masalah pada Kak Di, contohnya bila BMI dia pun stay kegemukan ke, ada setengah tu dia boleh je pregnant. Tapi macam Kak Di tak pandai nak urus emosi. So bila emosi tak terurus, atau dia jadilah tekanan darah tinggi. Kat situlah menyebabkan Kak Di sukar untuk hamil. Okay, bila hamil dia mudah gugur. Okey, yang kedua yang Kak Di perasan lah, untuk Kak Di, diri sendiri kita boleh perasan, boleh tahu macam mana Kak Di boleh rasa badan sebu. Maksudnya bila kita stres, tekanan darah tinggi tu tinggi 140-90, kita rasa sebu badan kita ni. Kita rasa pening, kita rasa sebu, kita rasa malas, kita rasa macam something tak okey lah. Tambah-tambah bila kita pregnant, kita rasa sebu badan tu lagi lain. Memang boleh rasa lain. So bila dah pregnant, risikolah kalau ada darah tinggi, kena cepat-cepat ke hospital sebaik-baiknya. Ataupun doktor dah tahu kita ada darah tinggi, dia akan bekalkanlah ubat darah tinggi kepada kita untuk yang sesuai dengan ibu hamil lah. Okay, ni masalahnya sekarang ni kita tak hamil lagi kan. So kita tahu kata emosi kita tak boleh nak kawal, so kita mungkin ada darah tinggi. Kak Di waktu stres dia darah tu naik, tapi waktu lain tak ada. Jadi kalian kena check lah. Sebaik-baiknya kalian check dah kepada doktor pakar. Kalau kalian tak pernah hamil, mungkin lah kan bagi Kak Di, dan tempoh setahun tak hamil lagi, carilah, jumpalah doktor. Sebab doktor pakar ni, bila pakar untuk hamil ni, dia akan scan rahim kita, satu. Yang kedua, dia akan tanyalah kita punya period okey tak okey kan. Yang ketiga, dia akan ambil ujian darah. Dia akan ambil darah kita sikit lah kat sini kan. So dia akan test untuk dia nak tengok ovum kita ni okey ke tak okey. So bila macam kes Kak Di yang ketiga, bila dah jadi 2 kali gugur. Kenapa gugur? Kak Di tak mau tengok dekat janin yang ada gugur tu. So mesti problem dia dekat Kak Di. Jadi Kak Di jumpa pakar, maksudnya pakar yang betul-betul untuk bahagian janin tu lah kan. So dan tempoh sebulan, maksudnya pergi bukan waktu period lah, macam tu lah kan. Maksudnya sebab Kak Di nak tahu, selepas 2 kali gugur, Kak Di nak tahu apa masalah yang Kak Di hadapi. So rawatan Kak Di ambil tu dalam tempoh 3 kali sahaja. Sebab kali pertama dia check kita punya rahim, dia ambil darah. So dia tanyalah kita punya period macam mana. Lepas tu kali kedua dia dah bagi tahu lah result darah tu dia kan, sebab apa. So kali ketiga dia dah cadangkan lah apa rawatan yang Kak Di nak ambil, yang boleh ambil selepas tu. Jadi masalahnya pada Kak Di pergi suami isteri lah. Sebab kita nak tengok lelaki dengan perempuan ni ada problem dekat siapa. Jadi dekat situ bila dapat ujian darah tu, rupa-rupanya untuk Kak Di
ovum Kak Di tak matang. So Kak Di dah tahu dah, kata Kak Di ada masalah ovum tak matang. So bila ada masalah ovum tak matang, kita dah tahu. So Kak Di pun cakap kat doktor, tak apalah, saya nak stop, maksudnya saya nak cari inisiatif sendiri. So Kak Di pun carilah benda-benda yang boleh mematangkan ovum Kak Di. Okay, so untuk kalian, bila kalian dah tahu apa masalah kalian hadapi, kalian carilah penyelesaian dia, sama ada nak ikut cara doktor berkenaan ataupun kalian nak sendiri. Macam Kak Di, okay, Kak Di tahu dah tentang kata ovum Kak Di tak matang. So husband okay, so Kak Di lah pun masalah Kak Di kan. Jadi Kak Di carilah suplemen-suplemen yang boleh menyebabkan ovum Kak Di matang. So alhamdulillah dalam tempoh sebulan berikutnya Kak Di pun lekat, alhamdulillah. So tu yang ketiga. Okay, bila anak kedua, kita dah tahu dah tentang ovum tak matang. So memang Kak Di teruskanlah dengan suplemen yang Kak Di berjaya jadi tu kan. Okay, yang keempat, masalah Kak Di ni, bila ada tekanan darah tinggi, bila ada semasa hamil, dia boleh memudahkan keguguran juga. So maksudnya bila Kak Di dah hamil, yang pertama doktor stay takut lah akan jadi gugur juga, sebab bila tekanan darah tinggi tu masih ada. Tapi nak buat macam mana kan. So doktor pun dia supply lah kat kita ubat darah tinggi untuk orang yang hamil. Tapi ni waktu kita dah hamil kan. So bila nak dapatkan anak yang kedua, punca Kak Di adalah rahim Kak Di lemah. Okay, kalau orang yang dah lekat, doktor akan bagi ubat untuk dia kuatkan rahim. So kalau dah lekat, ni masalah sekarang ni kita tak lekat lagi. So bila kita tak lekat, apakah cara yang kita kena buat? Ada setengah doktor dia tak percaya dengan rahim, kata rahim ni lemah ke, rahim duduk bawah ke, dia tak percaya. Tapi pada Kak Di stay guna rawatan urut tradisional juga, maksudnya untuk angkat rahim. Setengah doktor dia tak percaya benda ni, tapi kita sendiri boleh rasa. Contoh macam Kak Di, lepas dah hamil beberapa bulan, boleh rasa kita nak jalan tak boleh. So rahim kita turun bawah, so kita kena angkat lah. So ada setengah orang dia tahu nak angkat macam mana, setengah orang dia tak tahu nak angkat kan. So Kak Di pun terpaksa lah, kita dah tahu lah kan, bila pengalaman anak pertama, bila nak dapat anak kedua, kita tahu kata rahim kita pun lemah, satu hal jugalah kan. So kenalah rawat. So pada Kak Di, korang yang nak orang kata nak dapatkan zuriat, korang pastikan tahu dulu apa masalah korang. Lepas tu carilah penyelesaian. Okey, tu dari segi yang kita boleh nampak pergi jumpa doktor. Macam mana pula dengan cara yang kalau kita nak harapkan daripada Allah. Kita nak harapkan daripada Allah. Maksudnya apa yang Kak Di pegang, kalau kita belum bersedia, tubuh kita belum sedia, badan kita belum bersedia, Allah tak akan izinkan untuk kita dapat anak tu. Maksudnya Allah tak akan izinkan kita hamil. Jadi rohani pun kena ada. Tadi dari segi fizikal, maksudnya fizikal kesihatan kita semua lah, so kita jumpa doktor semua kan. So yang kedua dari segi rohani lah pada Kak Di. So apakah yang kita kena? So kalau kita tahu daripada sebelum ni Nabi-Nabi yang tak ada anak, dia tanya, dia minta ke Allah, Allah suruh banyakkan istighfar. So korang buatlah banyakkan istighfar. Lepas tu niatlah, ya Allah, izinkanlah aku. Kan aku dah alhamdulillah, kau bagi ke aku dapat berkahwin dah. Alhamdulillah, aku dah dapat suami. Kita wanita, kita mesti kita nak suami. Berikutnya kita mesti nak anak untuk orang kata satu keluarga tu, orang kata lengkap lah kan. Jadi alhamdulillah, kau dah bagi aku jadi seorang isteri. Jadi aku mohon ya Allah untuk kau bagi ke aku pula untuk jadi seorang ibu. Okay, moga-moga dengan apa yang kita doa, apa yang kita niat ni, Allah izinkan kita, insya-Allah boleh dekat. Kak Di amalkan benda tu. Dan Kak Di pun, kita tahu benda tu, kadang-kadang kita tak tahu nak buat macam mana. So pengharapan dia pada siapa? Pada Allah. Okay, so rohani pun kita kena buat. Maksudnya istighfar, doa, jangan tinggal. Lepas tu solat taubat, solat hajat kan, jangan tinggal. Buatlah selagi kita
tak lekat. Mungkin orang kata bila kita nak sesuatu kita akan buat, tapi ada sampai satu tahap tu kita rasa tak mampu dah nak mohon. Tapi insya-Allah Allah akan makbulkan juga bila sampai waktunya. Macam Kak Di kahwin agak lewat 28, so 30 baru dapat anak yang pertama. Jadi Kak Di kejan sikit lah untuk dapatkan beberapa orang anak. So Alhamdulillah dapatlah Kak Di 4 orang anak, walaupun Kak Di sepanjang tempoh untuk hamil, untuk semasa kehamilan, sepanjang proses kehamilan, maksudnya waktu tengah hamil pun berisiko tinggi. Lepas tu waktu melahirkan anak pun Kak Di caesar 4 orang dengan keadaan emergency. Lepas tu selepas tu pula berpantang, Alhamdulillah tak ada apa, cumanya anak stay dekat NICU. So emosi kita macam mana kan. Jadi selepas tu menyusu pun anak dia tak pandai untuk menyusu direct, jadi perlu dilatih. So Kak Di, pengalaman Kak Di mungkinlah sikit sebanyak boleh membantu kalian. Ada setengah orang dia tak ada masalah tu, Alhamdulillah dia mudah saja untuk dia dapat zuriat, dia dapat berpantang dengan baik, dia dapat hamil dengan normal. Tapi untuk Kak Di caesar. So macam arwah mak Kak Di 8 orang anak dia normal semua. So andaian dia kata anggap kata bila nak lahir tu macam buah nyok, buah kelapa nak gugur. Bila cukup je masa, Allah akan gugurkan sendirilah. So Alhamdulillah arwah mak dia melalui macam tu. Macam Kak Di, dia rasa sedih lah Kak Di jadi macam tu. Tapi untuk Kak Di nak zuriat juga kan. So Kak Di terimalah dengan apa yang Kak Di dapat. Kak Di cuba waktu dengan zikir semua, dengan amalan suplemen semua. Tapi waktu sepanjang puasa kehamilan still ada ujian dia juga. Ya, Alhamdulillah lah kita dapat berjaya harungi juga. Okay, tu semua akan ada pahala lah untuk kita. Cumanya sekarang ni kepada yang betul-betul, maksudnya kita nak dapat, bila kita dah berkahwin kita nak dapat zuriat tu, macam mana kalian buat, macam mana kalian cuba untuk kalian dapat zuriat. Jadi channel Kak Di ni mungkinlah boleh memberi sedikit sebanyak ilmu untuk kalian guna. Okay, selain dari segi Kak Di dapatkan dari segi doktor pakar, Kak Di juga ambil jugalah urutan tradisional. Maksudnya Kak Di buat macam mana untuk dapatkan zuriat. So dari segi urut, ada setengah orang dia tak tahu, dia tak suka tentang urut-urut ni. Macam Kak Di suka urut sebab nak perbetulkan balik aliran darah semua, perbetulkan balik, lepas tu nak betulkan rahim balik. Tapi setengah orang dia tak percaya benda ni. Jadi Kak Di pun tak berani nak kata apa. Cumanya untuk Kak Di, memang Kak Di buat sebab dari segi urutan tu tak ada masalah. Setiap bulan sebaiknya 1 bulan sekali kita kena juga manjakan diri kita. Maksudnya kita urut, nak perbetulkan balik aliran darah badan kita. Dari segi bertungku, lagi dari segi rawatan apa yang boleh kita dapat zuriat. Ada setengah orang dia ambil suplemen menjadi, ada setengah orang dia guna ubat hospital menjadi, ada setengah orang dia terpaksa buat bekam, ada setengah orang dia terpaksa buat urutan, ada setengah orang dia terpaksa buat acupuncture. So tak ada masalah untuk kalian cuba apa sahaja asalkan kalian dapat. Kak Di bila kita test je line ujian UTP tu kan, UTP dapat 2 line pun cukup dah. Alhamdulillah, memang rasa best sangat-sangat. Rasa best. Satu, bersyukur. Alhamdulillah kita diizinkan untuk hamil. Yang kedua, perasaan tu ada janin dalam tubuh kita kan. So sangat best pada Kak Di. So kalian yang belum pernah lagi ataupun tengah untuk dapatkan anak yang berikutnya Kak Di yakin mesti ada cabaran dia kan. Macam mana kita nak mula balik untuk kita nak dapat balik mood untuk kita dapat anak. Sebab aromaterapi pun Kak Di apply jugalah. Maksudnya kita nak wujudkan suasana positif, suasana tak stres. Maksudnya kita nak wangian macam rasa happy je. Bila happy lepas tu yakin Allah nak bagi, InsyaAllah mudah dekat pada Kak Di. Sebab tu adalah benda yang Kak Di buat. Dan Kak Di sendiri rasa Kak Di sendiri dah lalui. So Kak Di yakin korang pun InsyaAllah boleh
Lepas tu ada orang tanya juga, macam mana dengan orang yang ada cyst, orang yang ada penyakit-penyakit lain kan, yang mungkin period dia tak normal kan. Jadi korang try lah buat. Setengah orang macam Kak Di lah, permulaan untuk Kak Di nak dapat zuriat tu dari segi BMI. So Kak Di kena turunkan berat badan. So bila kita tahu target kita kena turunkan berat badan, korang nak buat ke tak? Anda nak buat ke tak? Pada Kak Di bagi tempoh lah untuk 30 hari, turunkanlah beberapa kg. Sebab Kak Di nak dapat zuriat. So tak lama, 30 hari mungkin untuk capai. So Alhamdulillah untuk Kak Di, contoh untuk Kak Di, untuk dapat anak tu, masa Kak Di target lah untuk sebulan, try. Setengah orang bila dia mungkinlah dia guna ubat, dia guna suplemen, dia akan tukar suplemen kau, dia ikut aturan orang lain cakap kena kosongkan dulu sebulan kan tanpa makan apa pun. Pada Kak Di tak. Katakanlah bulan ni tak dapat, bulan depan Kak Di terus apply cara lain. Jadi Alhamdulillah jadilah untuk Kak Di. So Kak Di rasa, Kak Di harap, Kak Di doakan kalian, cuba orang kata niat balik, lepas tu cari balik ilmu macam mana kan. Kak Di yakin, dan cuba apply lah apa yang boleh kita buat kan, untuk target dan 30 hari je. Okay, moga-moga kalian dapat manfaat dengan live Kak Di ni. Terima kasih. Lupa nak bagi tahu, Kak Di Adilah binti Hashim, tapi dah berusia 40 tahun. Cumanya itulah, Kak Di ada pengalaman lah untuk nak dapatkan zuriat tu, macam mana sukarnya tu. Jadi Kak Di nak memberilah sedikit ilmu yang mana Kak Di ada. Semoga ianya memberi manfaat kepada kalian. Terima kasih menonton.